Mawdu' khutbah pada minggu ini ialah saudara seiman dan hak-haknya, al-ukhuwah al-imaniyah wa huquqihim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mu'minina ukhuwatan fid din mutahabbin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah شهادة الحق واليقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Sidang Jumaat yang mulia sekalian, takutlah kamu kepada Allah dan tahulah bahawa persaudaraan di dalam agama Islam itu lebih tinggi dan lebih rapat pada saudara di segi nasab keturunan. Allah menyuruhkan kita berjadi saudara sesama orang mukmin dan orang Islam walaupun berlainan keturunan, berjauhkan negeri ataupun tanah air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman bersaudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Dan Allah telah menyuruhkan kita menjadi seteru seorang yang kafir walaupun dia adalah seorang kerabat kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil ibu bapa kamu dan saudara-saudara kamu sebagai orang yang kasih ataupun awali. Ini istahabul, jika mereka itu al-kufr, istahabbul kufr, jikalau mereka itu iaitu saudara ataupun ibu bapa kita tu sayang kepada al-kufr alal iman, di atas iman. Wa may yatawallahum minkum, dan sesiapa yang menjadikan mereka itu sebagai wali, fa ulaika humudz zalimun, mereka itu adalah orang yang zalim. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kalau kita melihat keadaan muslim atau umat Islam di zaman kita sekarang, didapati bahawasanya mereka adalah sedaih-daih umat, sepecah-pecah umat, iaitu umat Islam, bahkan hina dan kecil di hadapan umat-umat yang lain, iaitu umat kafir. Orang muslim banyak tetapi buih di dalam kelautan. Tidak ada kekuatan kekuasaan, tidak ada kehebatan di dalam muka alam ini. Sebab orang yang dihormati pada masa sekarang ialah orang yang kuat, orang yang kaya dan berkuasa. Bahkan umat Islam adalah umat yang dhaif, disebab mereka iaitu orang Islam berpecah belah, berselisih di antara muslim, berhilang kasih mesra di antara muslim, tidak menyatukan ummah. Bahkan setengah daripada muslim
mengkafirkan saudaranya Muslim dan membuatkan fitnah di dalam umat Islam. Punca besar ialah kita telah lupa kalimah al-ukhuwah fillah, al-ukhuwah fil Islam, saudara di serala kerana Allah, saudara di dalam Islam. Kita lupa kalimah ni. Kalau kita rujuk kepada tarikh, didapati bahawasanya para sahabat sabit tukar daripada orang yang pera kambing memboleh perintah dunia, bahkan perintah umat-umat lain, sebabnya mereka itu kuatkan saudara di dalam Islam. Kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuatkan saudara di antara ahli Mekah sendiri. Tak kira kata warna apa, rupa macam mana, lidah ataupun negeri mana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensaudarakan di antara Hamzah Al-Qurashi dan Salman Al-Farisi, Bilal Al-Habashi dan Suhaib Ar-Rumi. Itu adalah marhalah pertama. Kalau tengok lagi bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensaudarakan di antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj adalah kaum yang besar di Madinah. Mereka itu berbalah berpuluh-puluh tahun, tetapi Nabi Muhammad SAW mensaudarakan mereka dengan al-Islam. Begitu juga Rasulullah SAW mensaudarakan di antara Muhajirin ahli Mekah dan Ansar ahli Madinah. Kisah persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansar itu adalah kisah yang tidak ada di dalam tarikh manusia, seperti yang mana di hubungan rapat kekasihan mereka itu. Bukan hanya di zahir, bahkan di hati ke hati dan ruh ke ruh. Di dalam Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik bahawasanya seketika Abdurrahman bin Auf pergi di Madinah, maka Rasulullah SAW menjadikan saudara kepada Sa' bin Ar-Rabi'. Sa' tanya, dan Sa' berkata bahawasanya harta yang banyak, isteri ada 2 orang. Harta yang banyak nak bagi setengah kepada Abdurrahman bin Auf. Isteri yang nak talak dan nak beri kepada Abdurrahman bin Auf. Tetapi Abdurrahman bin Auf tak terima benda yang nak bagi itu, bahkan suruh tunjuk sup. Itu tak ada. Kalau kita tengok daripada pawasan harta yang banyak, orang yang terkaya dalam Madinah nak bagi hartanya, tak ada dalam pawasan. Kita bagaimana? Kita kena tanyalah diri kita lah. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, sesungguhnya persaudaraan itu adalah satu nikmat yang Allah memberi khas bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nikmat saudara al-ukhuwah berhubung dengan hablullah, talian Allah, berhubungan dengan al-Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Wahai orang-orang yang beriman, i'tasimu bihablillahi jami'a, pegang dengan talian Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah di atas kamu. Idh kuntum a'da'an, seketika kamu tu jadi seteru sama-sama kamu. Fa'allafa baina qulubikum, dan Allah melembutkan hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan dengan nikmatnya jadilah kamu saudara. Maka apabila kita tahu bahawasanya bersaudara itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjaga nikmat-nikmat itu dan menjaga hak-hak, tugas-tugas saudara kita, insya-Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dimuliai sekalian,
Di antara hak-hak dan tugas-tugas yang mesti kita tunai dan jaga seorang muslim terhadap saudaranya, sama ada di segi lidah, sama ada di segi hati badannya, harta dan lain-lainnya, tak boleh kita nak cuai dan buat main-main. Iaitu satu, wajiblah kita islah di antara dua puak muslim yang balah. Dua puak muslim yang berbalah bantah kelahi jadi seteru, mesti wajib kita berislah di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua puak daripada orang yang beriman, sama-sama beriman, iqtatalu, berbunuh membunuh ataupun balah membalah, fa aslihu bainahuma, dan hendaklah kita islah di antara kedua itu. Begitu juga sebesar-besar membesarkan hak-hak orang Islam, iaitu kita membesarkan dan menghormati di antara sesama saudara muslim dan tidak kita menghinakan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun fala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Allah Subhanahu wa taala telah kata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bernganying-nganying ataupun berijik-ijik satu kaum daripada kaum Islam, semoganya dia itu lebih baik pada kamu. Begitu juga kaum perempuan, janganlah mengijik-ngijik satu kaum perempuan yang lain, semoganya mereka itu lebih baik daripadanya. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kamu menghinakan orang Islam dengan menghuikkan mulut. Huik mulut nganyi. Dah. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kita tu panggil dengan gelar. Panggil dengan gelar. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, itu adalah panggil nama yang sangat fasik, nama yang tak malak selepas pada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yatub, sesiapa yang buat dah tapi dia tak bertaubat, fa ulaika humuz zalimun, mereka itu adalah orang yang zalim. Ibnu Abdul Bar berkata, satu daripada ayat ini surah, iaitu bagi siapa yang kata kepada saudaranya itu adalah orang kafir, itu adalah orang fasik, Ibnu Abdul Bar kata masuk dalam ayat ni juga. Harai kata macam tu. Begitu juga ulama kata, kalau siapa yang kata kepada saudaranya wahai lembu, wahai kubah, wahai anjing dan sebagainya, kalau bahasa Sia panggil aisat, ainaruk, semua tu perkataan yang sangat dengan Islam, tak boleh, haram dalam Islam. Begitu juga daripada hak-hak saudara, hendaklah kita menjauhi daripada sangka jahat, su'udzan, at-tajassus, jadi silap. Juga tengok siapa yang salah, pakak nak bincang. Tajassus, mengupak al-ghibah. Mengupak, iaitu kita orang panggil ninta, ninta. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu sebanyak-banyak daripada sangka jahat, adh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni its, sesungguhnya setengah daripada sangka jahat itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan kamu cari-cari kamlap orang. Wala yaghtab, dan janganlah kamu mengupak ba'dukum ba'da, mengupak di atas setengah ni, mengupak ni, ni mengupak ni. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan daripada hak-hak saudara ialah tolong menolong sesama saudara di atas kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, 'taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan daripada hak-hak saudara ialah tolong menolong sesama saudara di atas kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
Dan hendaklah kamu tolong menolong di atas kebaikan dan takwa kepada Allah, dan janganlah kamu menolong di atas kedosaan dan mempecah belah dua orang jadi seteru. Tolonglah kita saudara kita setiap segi yang kita berkuasa, di segi baik dan bertakwa. Bahkan janganlah kita menyokong menyokong perkara yang buat dosa dan buat fitnah dan membuat orang kerahi di antara sesama orang Islam. Satu daripada hak dan kita nak tolong orang Islam, iaitu boleh kita tolong di segi harta kita. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam hadis kursi, haqqat mahabbati lil mutabazilina fiyya. Kekasih pamrak Allah Subhanahu wa taala tu akan duduk di atas lil mutabazilin, orang yang curuh hartanya fiyya, di jalanan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hadis rawahu Ahmad, sahih. Albani kata sahih. Begitu juga kita boleh tolong di segi badan, diri kita dan badan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong seorang hamba apa seketika hamba itu tolong sahaja, tolong saudaranya. Satu daripada hak-haknya juga ialah ziarah kerana Allah Subhanahu wa taala. Berziarah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita ziarah, Allah akan kasih kepada kita juga. Sebab tu di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi juga, haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Kekasihan aku akan bertetap ke atas orang yang menziarah sama saudaranya kerana aku. Itu adalah hadis rawahul Ahmad dan sahihnya Al-Albani juga. Satu daripada hak-haknya iaitu kita berdoa seketika saudara kita hidup ataupun saudara kita mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doaul akh li akhihi bi zahril ghaib la yurad. Kita doa kepada saudara kita dengan saudara kita tak tahu, itu adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis pun hadis sahih juga. Imam Nawawi berkata, orang salah zaman dulu tu kalau dia nak doa apa tu, dia nak doa kepada saudara dia tak doa kepada dia. Sebab apa? Sebab dia kata kalau dia doa kepada saudara, semua doa dia doa kepada saudara tu akan kembali kepada dia sendiri. Itu adalah Imam Nawawi kita. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang istighfar kepada orang mukmin ataupun orang mukminah, minta ampun, maka Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada dia. Doa kepada orang tapi Allah beri kepada dia. Akhir sekali, iaitu janganlah kita mentakfirkan saudara kita seorang Muslim. Takfir iaitu kita kata orang Islam ni orang kafir, orang ni jadi kafir dah, orang ni jadi fasik, orang ni jadi tu jadi ni belakang dah. Itu adalah kita patut jaga. Ingatkanlah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah firman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Barang hak kita tubik daripada mulut kita tu, tidak ada tubik barang mulut, malaikat di kanan kiri kita telah tulis. Maka hendaklah kita jauhi daripada mengkufurkan orang dengan tidak ada hak, dengan serta sahaja, dengan syak kata ia jadi kafir sahaja. Orang yang berkata kalau bukan fuakku tu adalah orang kafir, orang sesat,
bid'ah. Orang yang kata macam tu di atas orang Islam, maka dengarlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina." Janganlah kamu kata bagi orang yang beri salam kepada kamu, mung bukanlah orang mukmin. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berfirman, telah bersabda, "Idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, fa in kana kama qala wa illa raja'at alaih." Bukhari Muslim ringan hadis ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila seseorang Islam kata kepada saudaranya yang Islam juga, kata dia orang kafir, maka kalimah kafir tu kena jatuh di atas dua orang tadi tu. Satu daripada dua orang satu. Kalau dia kafir semua, maka jatuh atas orang dia kata tu. Tetapi kalau orang hak dia kata tu tak kafir, maka jatuh atas orang kata saat ni. Itu adalah hadis sahih Bukhari dan Muslim. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man rama mu'minan bi kufr fahuwa ka qatlih." Sesiapa yang lepa ataupun berkata di atas orang yang mukmin, ia jadi orang kafir, maka ia serupa dengan dia bunuh orang mukmin itu. Hadis pun sahih juga. Maka wahai orang muslim semua, jauhlah kita di atas kita nak cela, kita nak laknat, kita nak takfirkan orang Islam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syababul muslim fusuq." Kita nak cela, kita kata kepada orang Islam adalah orang fusuq. Orang kata tu adalah fusuq, fasik. Wa qitaluhu kufr, dan orang yang bunuh orang Islam adalah kafir. Ingat satu hadis ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Salasun min asli Islam." 3 perkara daripada asal-asal Islam. Al-kaffa, hendaklah kita tak boleh buat apa, tak boleh kata kafir, tak boleh bunuh. Amman qala la ilaha illallah, bagi siapa yang kata la ilaha illallah, la yukaffiruhu bi zambin, tak boleh mengkafirkan orang itu dengan sebab dosanya. Dengan sebab dosa tak boleh kata kafir. Dia tak semaya, tak boleh kata dia tu orang kafir. Ini ijma' ulama ada juga. Wala yakhrijuhu minal Islam, dan tak boleh kata dia keluar daripada Islam bi'amalin, dengan sebab amalan-amalan dia. Setengah hadis kata bira'yin, dengan sebab famkit. Nakit dia tak serupa sikit, kita ada kata kafir dah. Itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعضهم بعضا. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin bagi orang mukmin itu seperti binaan yang satu dan yang gantung di mari. Maka Nabi buat tangan macam ni, iaitu orang Islam seperti benian. Umar bin Khattab kata, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Kita bertemu dengan saudara kita adalah boleh kita melepaskan barang-barang yang susah dalam hati kita. Salaf zaman dulu berkata, iksaru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'atil yaumil qiyamah. Salaf dulu kata, banyakkanlah saudara. Kita cari saudara banyak.
Sebab fa inna likulli mu'min syafa'atin yaumil qiyamah. Sebab ia boleh tolong kita pada hari kiamat. Maka janganlah kita berlupa hak-hak saudara kita. Lebih-lebih lagi mereka yang bersusah payah, yang berlapar, berdahaga, yang kena bunuh harian seperti yang berlaku di Suria. Itu adalah saudara kita juga. Kalau kita tengok sekarang, Suria mati semua kena bunuh tu 110,000 lebih. Kalau kita tak nampak ramai, Suria mati 110,000 lebih, dan keluar daripada negeri Suria dah tu 2 juta lebih. Kalau kita tak nampak ramai, kita mari kelih taning semua ni. Cara taning semua 111,000 lebih, 112,000. Tahu tu dah. Orang taning semua ni kena bunuh. Orang taning semua ni Suria lah ni, tahu tu. Masuk bapa, masuk semua. Sutai taning kena bunuh bang Malek. 111,000. Tak ada tinggal saya sebut. Tak kira anak budak, tak kira orang perempuan, tak kira apa-apa pun kena bunuh habis. Kalau kita kelih ramai, semua tu hatu habis. Itu adalah saudara kita, nasib saudara kita di Suria. Tangan siapa tu? Dia yang buat, iaitu Syiah Nusairiyah. Begitu juga kita kena doa kepada saudara kita di Iraq. Di Iraq bukanlah sikit, mati. Saya biasa tanya sang, dan orang yang kena sungguh, dia kena curah namkrut di atas diri dia tu. Orang bawa kereta, saya tanya kan orang mau kena namkrut di atas muka dia tu. Dia kata dia masuk di Iraq, lepas tu dia nak gayak nama, kata dia nama Umar. Maka tahang tu jiru namkrut atas muka dia. Duk mau cerita boleh-boleh ke? Begitu juga orang yang nama Aisyah, orang yang nama Abu Bakar, budak yang nama Aisyah kena buat dalam tau'ub sebab nama Aisyah. Itu adalah berlaku di Iraq. Kita mesti juga berdoa kepada mereka-mereka itu. Begitu juga di Iran. Di Iran Sunni kena bunuh juga. Mesir pun kena bunuh juga. Kena bunuh ni saham fak sekolah. Itu adalah semua adalah saudara kita. Janganlah kita lupa. Dah. Burma sama telah dah. Dah. Maka janganlah kita lupa saudara-saudara kita. Somalia pun mereka itu dapati bahawasanya mereka tak ada bayar makan. Somalia itu adalah saudara kita juga. Dan akhir sekali, janganlah kita membuatkan fitnah di antara saudara kita dengan takfirkan orang Islam. Sekali lagi, takfirkan ulama, takfirkan pendai. Dan kita ingat bahawasanya kita adalah orang yang dakwah. Bukanlah kita orang sebagai Tok Qadi nak pergi hukum orang, kata orang tu kafir, orang ni tak kafir. Kita bukanlah martabah Tok Qadi. Kita orang dakwah, kita dakwah Islam saja dah. Jangan duk hukum orang. Maka kalau siapa yang hukum orang macam tu, maka didapati bahawasanya ia adalah pengikut syaitan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan qad yahisa ay ya'buduhul musallun fi jaziratil Arab, walakinnahu lam yai'asu min tahrish bainahum." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu telah lemah semangat supaya nak orang yang duduk di atas tanah Arab itu mari sembah dia. Tetapi syaitan tak lemah semangat satu perkara iaitu buat umat Islam pecah belah. Tak lemah semangat ni. Maka kijak syaitan ialah buh api supaya umat Islam itu jadi seteru. Apabila jadi seteru, umat Islam yang dhaif sekali, maka haraplah kita jangan turut syaitan-syaitan. Ulama salaf dan khalaf, ingat molek, salaf dan khalaf, semua ulama tu tak sokang benda-benda ini, iaitu takwil orang yang turut iaitu mentakfirkan orang.
Ibnu Abi Az Al-Hanafi. Ibnu Abi Az Al-Hanafi, iaitu mazhab Hanafi, kata sesungguhnya orang yang teruk sekali, iaitu orang yang berkata kepada orang yang tertentu daripada orang Islam, kata ia tu Tuhan dak ampun dosa dan Tuhan tubuh dia dalam neraka. Ibnu Abi Auf kata orang inilah orang yang teruk, orang yang kata macam tu. Begitu juga Imam Al-Marizi Al-Maliki, Imam Malik, saya mazhab Imam Malik. Sesiapa yang mengkufurkan seorang yang ahli kiblat, orang yang semaya orang baca la ilaha illallah, fa in kana mustabihan zalik, kalau dia kata macam tu, dia kata harus buat kata macam tu, maka dia sendiri adalah orang yang kafir. Wa illa fa huwa fasik, kalau tidak menghalalkan benda itu, maka dia sebagai orang yang fasik. Wajib di atas hakim ataupun tu'imi, apabila orang ngadu kata orang ni ada sifat macam ni, tu'imi ataupun hakim kena biak dia ataupun tamtuk dia. Itu adalah perkataan Imam Al-Maziri Al-Maliki. Begitu juga Imam Ghazali. Imam Ghazali kata kita kena fati wi molek, jaga wi molek masalah takfir orang. Dan masalah yang kita tu orang panggil menghalangkan darah orang daripada orang yang sembahyang, orang yang paling mukanya kepada kiblat, sebab dan orang yang berkata la ilaha illallah, sebab itu adalah salah. Imam Ghazali kata. Akhir sekali saya bawa Imam Al-Ibn Taymiyah sebagai imam salaf yang kita terkenal. Imam Ibn Taymiyah berkata, walaysa li ahadin an yukaffira ahadan minal muslimin wa in akhta'a aw ghalita hatta tuqama alaihi hujjah. Imam Ibn Taymiyah berkata, tidak ada hak bagi seorang Islam tu nak kata di atas orang Islam tu dia tu kafir, walaupun orang yang kata tu akhta'a, tu salah, Allah ghalata, royak benar salah, walaupun yang salah tu tak boleh kata, hatta tuqima alaihi hujjah, sehingga kita pergi goyak buat yodah kata ni salah, ni tak kena dengan akidah Islam lagu ni. Pas dia tahu dah dia kecewa, tu boleh kata salah, tapi dia tahu dah dia tukar, tu kita tak boleh kata salah. Kalau kita boleh Majmu' Fatawa jilid yang ke-12, muka apa atur ni bulan ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم انصر الشام أهلها وانصر المجاهدين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي العراق وفي إيران وفي سوريا وفي برما وفي مصر وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اهدنا واهد شبابنا وأمتنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak baca qiraat Susi dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله. Sawu sufakum wa'tadilu, aqimu sufufakum wa tarasu wasaddal khalal. Betulkan saf, rapatkan kaki. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصيرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم إن الله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله